Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya S. Samsudin Al-Haj. Sidang penonton yang dihormati, cerita ini dikhaskan kepada orang-orang yang ada menonton di dalam panggung ini saja. Orang-orang yang tak mau menonton filem ini, hidupnya tak cukup syarat. Tak lama matilah dia. S. Samsudin, gerak komedi seorang seniman. Siapa yang boleh melupakan watak komedi yang dibawakannya semasa berlakon dalam filem popular seperti Bujang Lapuk, Seniman Bujang Lapuk, Pendekar Bujang Lapuk, Alibaba Bujang Lapuk dan banyak lagi. Pelakon komedi zaman P. Ramlee ini terkenal kerana keistimewaannya yang terletak pada gerak badannya yang lincah dan lidahnya yang petah sewaktu berkata-kata. Beliau adalah seniman Allahyarham S. Samsudin atau nama sebenarnya Haji Samsudin bin Haji Dali. S. Samsudin dilahirkan di Pasir Panjang, Singapura pada 1 Januari 1929. Bapanya Haji Dali kecil berasal dari Melaka, manakala ibunya pula Hatijah Ahmad berasal dari Gelang, Singapura. Sebelum menceburi bidang lakonan, S. Samsudin telah melakukan pelbagai pekerjaan termasuk menjadi buruh kasar untuk membantu keluarganya. Pada masa lapang, beliau gemar menonton wayang gambar. Penglibatannya dalam bidang seni itu bermula pada tahun 1948, di mana pada suatu hari Sudin telah pergi ke studio Malay Film Production MFP di Jalan Ampas dengan mengayuh basikal untuk melihat aktiviti penggambaran filem yang sedang dijalankan di sana. Namun, siapa sangka kunjungannya ke studio tersebut telah memberi peluang rezeki kepadanya apabila dapat berlakon dalam filem Cempaka arahan B.S. Rajan dengan memegang watak sebagai pelakon tambahan. Pada waktu itu, beliau dibayar dengan bayaran sebanyak RM3 yang mana merupakan bayaran biasa bagi pelakon tambahan pada ketika itu. Hai Ding, apa kau bikin dah? Duit aku lah. Apa ada 10 sen simpan dalam kasut kah? Selepas beberapa hari kemudian, beliau telah pergi semula ke studio MFP untuk mencuba nasib memohon sebarang pekerjaan. Akhirnya, beliau telah diterima bekerja dengan syarikat itu sebagai tukang kayu set dan latar belakang filem. Pekerjaannya sebagai tukang kayu ketika itu ditawarkan dengan gaji sebanyak RM50 sebulan. Namun, beliau akan mendapat bayaran tambahan sekiranya ada tawaran berlakon. Oleh kerana sering terlibat dalam dunia seni itu, beliau mula menyimpan niat dan berminat untuk menjadi pelakon sepenuh masa jika diberikan peluang oleh mana-mana pengarah filem. Akhirnya, impiannya itu terlaksana dan menjadi kenyataan apabila pengarah filem B.S. Rajan memintanya berlakon dalam filem Aloha pada tahun 1950. Filem Aloha lah yang dijadikan sebagai ujian untuk Sudin membuktikan kebolehannya dalam bidang lakonan itu. Ketika itu, Sudin cuma diminta untuk ketawa sambil menjulingkan mata ketika sedang menyabit rumput bila melihat kejadian yang menggelikan hatinya. Meskipun hanya beberapa saat saja lakonannya itu, namun beliau bimbang dan takut. Maklumlah, adegan yang menunjukkan seperti itu belum pernah saya lakukan, jelasnya. Hati di sudut mata, pedang nan gelau menghilang sinar. Maka, dengan memberanikan diri, beliau mula melakukan apa yang disuruh oleh pengarah dan tidak dapat digambarkan perasaannya apabila pengarahnya itu berpuas hati dengan lakonannya, malah membuatnya terkencing-kencing mengetawakannya. Bukan itu saja, malah hampir setiap pelakon di situ semacam kagum dengan bakat yang diperlihatkan oleh Sudin dalam filem tersebut. Pemalas betul lah laki-laki itu. Menyuruh perempuannya berjalan, dia enak-enak saja menunggang macam monyet. Sejak filem itu, beliau telah diberikan banyak peranan yang melucukan hingga mampu membuatkan penonton ketawa melihat aksinya. Selepas itu, beliau telah dinaikkan taraf sebagai pelakon dengan kontrak awal selama 3 tahun. Gaji pertama yang diterimanya ketika itu adalah sebanyak RM70 sebulan, iaitu sama dengan gaji yang diterima oleh P. Ramlee ketika itu. Bezanya, P. Ramlee mendapat bonus sebanyak RM300 setelah berlakon dalam sebuah filem, sementara Sudin menerima bonus sebanyak RM80. Kerjaya seninya terus berkembang apabila pada tahun 1952 beliau telah diberikan tanggungjawab memegang watak penting dalam filem Tas Tangan Wanita arahan L. Krishnan. Filem bercorak komedi ini turut dibintangi oleh Osman Gumanti, Neng Yatimah dan Siti Tanjung Perak.
Dari hari ke hari, peranan yang diberikan kepadanya semakin besar sehinggalah ketika Allahyarham Tan Sri P. Ramlee dilantik menjadi pengarah. Beliau telah diberikan peluang berlakon dalam filem komedi berjudul Bujang Lapuk pada tahun 1957. Filem Bujang Lapuk ini menggabungkan 3 watak utama sebagai tunjang cerita iaitu S. Samsudin, Aziz Sattar dan P. Ramlee. Mari kita cak kek ya. Apa ini? Ayam kah kayu kah? Berikutan dengan kejayaan besar filem Bujang Lapuk, P. Ramlee melanjutkan watak Bujang Lapuk dengan 3 buah filem lain iaitu Pendekar Bujang Lapuk, Seniman Bujang Lapuk dan Alibaba Bujang Lapuk. Biar ngising, semar ngising, eson ngising. Eson ngising, semar ngising, kabeh wong padha ngising. Biarpun beliau terkenal dengan watak-watak komedi dalam filem, namun Sudin juga berbakat dan boleh membawakan watak serius dan berat, misalnya dalam filem Istana Impian arahan V. Girimaji pada tahun 1953. Selain itu, sebuah lagi filem arahan P. Ramlee yang menunjukkan kekuatan dan kehebatan lakonannya yang serius ialah Antara Dua Darjat yang diterbitkan pada tahun 1960. Aku tak perlu dengan nasihat kau, Din. Jikalau kau tak perlu dengan nasihat aku, kau boleh pindah dari sini ke hospital gila. Di sana memang banyak orang seperti kau. Polis! 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 Kau boleh! Sudah, diam! Jikalau kau tak suka aku tinggal sini, kau cakap. Aku boleh pindah sekarang juga. Tinggal dalam rumah ini bukan tinggal dengan harta bapa kau, Din. Kau marah yang penghabisan. Jikalau kau ganggu aku lagi, akan kupecahkan muka kau, Din. Filem yang berbentuk drama serius ini disulami dengan kelucuan yang dihidupkan oleh lakonan Sudin. Saya mau tanya, mana rumahnya Cakali? Cakali tak ada, kalau Cakalo ada. Oh, itu loh yang main piano tuh. Wah main piano pakai gosok kan? Iya, saya main pakai piano. Iya. Dari tahun ke tahun, beliau terus mencipta nama dalam dunia seni sehinggalah syarikat filem itu ditutup pada tahun 1967. Akibatnya, beliau dan ramai pelakon dan pekerja filem di produksi itu telah kehilangan pekerjaan. Namun, peristiwa hitam yang menimpa para pekerja MFP itu bukanlah nokta akhir kepada beliau. Semenjak perusahaan filem itu ditutup, dia telah bekerja kuat untuk menyara hidup anak dan isterinya. Sudin telah membuka sebuah kedai makan di Balestier Road, Singapura. Tetapi kerana sering sibuk dengan undangan pertunjukan di dalam negeri dan di Malaysia serta Brunei, maka kedai itu cuma dapat diteruskan beberapa bulan sahaja. Selain itu, dia juga sering diberikan kesempatan berlakon dan berlawak di radio televisyen Singapura. Di dalam fikirannya menganggap masa depannya akan susah dan agak gelap setelah studio itu ditutup. Rupanya merupakan satu khayalan saya sahaja. Berkat usaha dan dengan bakat yang ada itu, dapatlah saya menempuh liku-liku hidup yang penuh duri dan berbagai cabaran itu, ujarnya serius. Pada tahun 1975, Sudin telah berlakon dalam filem Keluarga Si Comat yang diarahkan oleh teman seangkatan dengannya, Allahyarham Datuk Aziz Sattar. Filem Keluarga Si Comat yang dikeluarkan oleh Dedi M. Burhan dari Sabah Filem menghidupkan semula semangat Sudin untuk terus berlakon dalam filem Malaysia yang berkembang pesat sehingga hari ini. Sehingga kini, Pak Sudin sudah berlakon hampir 40 buah filem. Lakonan terakhirnya di usia emas boleh ditonton dalam filem Pontianak Harum Sejauh Malam 2 2005, Budak Lapuk dan I Hantu 2010. Sepanjang perlibatannya dalam dunia seni, beliau berjaya memenangi beberapa anugerah khas seperti Anugerah Pelawak Terbaik di Festival Filem Malaysia kedua 1981, Anugerah Istimewa untuk Pelakon Veteran Lelaki di Festival Filem Malaysia ke-22 2009, Anugerah Perdana Emas untuk Pesta Perdana Mediacorp 2011 dan penerima trofi khas pelakon seni Melayu dalam Anugerah Tribute P. Ramlee 2013. Double bass berbunyi, alangkah merdu suaranya, mendengarkan lagu yang merdu, merindu asmara. Double bass berbunyi,
Mengapakah jendela belum dibuka-buka? Lamalah ku tunggu kepada adinda yang macam double bed. S. Samsudin telah berkahwin dengan Putih binti Esmond pada 1954 dan dikurniakan 7 orang cahaya mata. Kemana tumpahnya kuah jika tidak ke nasi? Salah seorang anaknya yang keempat iaitu Arif Samsudin telah mewarisi bakat bapanya. Beliau merupakan seorang pelawak terkenal di Singapura. Malah rupanya juga sering tak tumpah seperti Allahyarham bapanya. Rambut dia ketak-ketak. Ketak-ketak. Tapi tak botak. Tapi tak botak. Ada petak. Ada petak. Bekas kenentak. S. Samsudin telah meninggal dunia pada jam 10.56 pagi di hari Selasa 4 Jun 2013 pada usia 84 tahun akibat serangan jantung. Allahyarham menghembuskan nafas terakhir di kediamannya West Avenue 6, Bukit Batok, Jurong, Singapura. Lebih 200 orang termasuk ahli keluarga, rakan dan orang ramai mengiringi jenazahnya untuk dikebumikan di tanah perkuburan Islam Pusara Aman, Choa Chu Kang. Sebelum ini, jenazahnya telah disembayangkan di Masjid Al-Mu'min, Jurong East pada jam 10.45 pagi dengan keadaan cuaca yang baik yang melancarkan urusan pengebumiannya. Bagi isterinya, Mak Putih menyifatkan pemergian Allahyarham suaminya sebagai seorang suami yang baik dan bapa yang penyayang kepada anak-anaknya. Arwah di rumah merupakan seorang yang pendiam, walaupun di luar orang nampak beliau suka berlawak. Antara rakan artis yang hadir menziarahi jenazah Allahyarham ialah penyanyi Rahimah Rahim dan Suhaimi Yusof. Pelawak Suhaimi Yusof menganggap arwah merupakan seorang pelakon komedi yang ulung dan amat matang kerana gelagat aksi serta dialog dalam filem lakonannya tetap menjadi ikutan golongan muda termasuk kanak-kanak generasi baru. Setelah genap 3 tahun pemanggilan S. Samsudin, anaknya Ida Samsudin menerusi akaun Facebook bertarikh 4 Jun 2016 telah melahirkan sebuah nukilan indah sempena mengingati pemanggilan ayahandanya itu. Antara luahan yang dikongsikannya ialah bapanya merupakan seorang yang senang didampingi oleh semua lapisan masyarakat. Beliau seorang yang merendah diri dan sering bergurau dengan cucu, anak dan isteri. Dia juga seorang yang penyabar dan tidak suka mengata orang. Selain itu, bapanya juga cukup menggemari masakan lauk asam pedas hingga ke akhir hayatnya. Beliau pandai masak mi goreng, tetapi dengan syarat kami semua tidak dibenarkan melihat bapa masak. Rahsia katanya. Bapanya juga suka akan ulam-ulaman sehinggakan anak-anaknya pun terikut sama. Beliau seorang yang tidak sombong dan tidak memilih dengan siapa dia berinteraksi, sama ada golongan atasan maupun masyarakat biasa. Pak Sudin juga seorang yang dermawan. Apabila beliau menerima wang yang lebih dari pekerjaan semasa berlakon dahulu, beliau tidak lokek untuk berkongsi rezeki bersama-sama anak dan cucunya. Dalam kehidupan seharian, bapanya amat tegas mengenai kepentingan agama. Beliau sering mengingatkan kaum keluarganya supaya cuba menghafal Al-Quran dan jangan meninggalkan solat. Walau bagaimana keadaan sekalipun, sama ada penat atau lambat, hendaklah menunaikannya. Malah semasa berkhidmat dalam dunia seni dahulu, bapanya mesti menunaikan solat sebelum makan ataupun berehat. Pak Sudin juga banyak menghafal surah Al-Quran. Malah surah yang panjang sekalipun boleh diingatinya. Antara kegemaran Pak Sudin yang lain adalah minyak wangi. Sehingga 4 Jun 2013, Allahyarham Pak Sudin meninggalkan 7 orang anak, iaitu Muhammad Kamal, Nuraini, Noridah, Muhammad Arif, Nurlizah, Anzariyah dan Muhammad Arifin. Beliau dikurniakan 5 orang menantu, 14 orang cucu dan 3 orang cicit. Semoga roh Allahyarham Haji Samsudin bin Haji Dali ditempatkan di kalangan orang yang beriman dan beramal soleh serta ditempatkan di syurga tanpa hisab. Al-Fatihah. Action! Hei, Hang Jebahat! Lebih baik kau turun. Jikalau kau tak mau turun, kau tunggu di sana sampai aku datang. Engkau sudah tahu yang aku tunggu sama engkau berapa lama dekat sini, Jebahat. Dan kau sudah tahu yang berapa kali aku sudah terbuang air besar. Ini pun ada rasa macam terkucil nak terkeluar. Aku tahan, Jebahat. Dengan ini sudah hampir 7 kali. Kau!